Kini Ketam mengajak anak berjalan lurus. Malaysia dilaporkan sedang menyasarkan kerusi dalam Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC bagi sesi 2022 hingga 2024. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein, HRC mewakili semangat multilateralisme yang terus diperjuangkan oleh Malaysia. Sebagai anggota HRC, Malaysia akan terus bekerja rapat dengan semua peserta dalam usaha membangunkan hak asasi manusia di negara ini dan di peringkat dunia, kata Hishamuddin Disember lalu petik Free Malaysia Today. Seperti kebanyakan menteri tebuk atap yang hilang dari radar apabila keluar terus merapu. Persoalan yang lebih besar, layakkah Malaysia menganggotai UNHRC? Perubahan pemerintahan tahun lalu terbukti menjadi kemunduran besar bagi kebebasan asasi di Malaysia, menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia Berpengkalan di Afrika Selatan, Civicus. Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan telah cuba mengambil beberapa langkah untuk menghapuskan undang-undang dan polisi yang menindas, walaupun belum secara sepenuhnya. Kerajaan Pakatan Harapan telah menghapuskan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang dianggap zalim. Kerajaan Pakatan Harapan jauh lebih terbuka untuk terlibat dengan masyarakat sivil dan komuniti hak asasi manusia berbanding Kerajaan Barisan Nasional. Namun Kerajaan Perikatan Nasional menghentikan kemajuan ini, dakwa kumpulan tersebut. Ulasan Civicus itu muncul bersekali dengan laporan yang diterbitkan badan itu dengan Kumpulan Hak Asasi Berpengkalan di United Kingdom Artikel 19 yang melihat kepada keadaan kebebasan asasi ketika tahun pertama pentadbiran Perikatan Nasional yang bertajuk Rights in Reverse, 1 year under the Perikatan Nasional Government in Malaysia. Mengulas mengenainya, Peguam Muhammad Faiz Fazil berkata hasrat Malaysia untuk menyertai UNHRC penggal 2022 hingga 2024 perlu dipersoalkan. Ini kerana sejak negara dipimpin oleh Kerajaan Perikatan Nasional, proses pendemokrasian dan hak asasi manusia di Malaysia semakin merosot. Ini sama sekali berlawanan dengan matlamat utama Suruhanjaya ini yang ditubuhkan sejak 2006, iaitu mempromosi dan melindungi hak asasi manusia di dunia, ujarnya dalam satu kenyataan. Faiz berkata Indeks Kebebasan Dunia Freedom House memberi skor kepada Malaysia ketika pemerintahan Pakatan Harapan dari tahun 2018 hingga 2019 dengan peningkatan dari 45 kepada 52 markah. Skor hak politik juga meningkat, iaitu 18 kepada 21, dan skor kebebasan sivil juga meningkat dari 27 kepada 31. Namun, kata Faiz, apabila Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih Putrajaya, Indeks Kebebasan Dunia Malaysia menurun kepada 51 markah pada tahun 2021. Selain itu, skor hak kebebasan sivil pada tahun 2021 juga menurun kepada 30 markah berbanding tahun 2019. Indeks ini membuktikan berlakunya kemerosotan dalam aspek kebebasan dan hak asasi manusia di bawah PN berbanding ketika era pemerintahan Pakatan Harapan. Faiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir melihat kemerosotan Indeks Kebebasan Dunia ini adalah didorong oleh beberapa tindakan Kerajaan Perikatan Nasional yang gagal menghormati sistem demokrasi dan hak asasi manusia di Malaysia. Bila mengambil beberapa contoh, antaranya pertama, merompak mandat rakyat atau kudeta dengan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan yang jelas membelakangkan sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan darurat dan menggantung Parlimen nyata menggugat sistem demokrasi di Malaysia. Walaupun berhadapan ancaman pandemik COVID-19, negara-negara lain tidak menggantung Parlimen walaupun mereka melaksanakan darurat dan Parlimen masih berjalan seperti biasa. Sementara itu, yang ketiga, Kerajaan Perikatan Nasional menghalang kewujudan parti politik baru seperti Pejuang dan Muda walaupun perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak rakyat untuk berpersatuan. Ini berbeza dengan Kerajaan PH yang membenarkan parti politik baru ditubuhkan, antaranya Parti Putra. Keempat, pendakwaan terhadap Malaysia kini jelas memberikan gambaran bahawa kebebasan media terjejas di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Manakala yang kelima, wujud desakan daripada parti pemerintah supaya Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 digunakan untuk mengenakan tindakan tegas terhadap pihak yang mengkritik Perdana Menteri di media sosial. Oleh itu, tegas Faiz, sebelum Kerajaan Perikatan Nasional bercita-cita untuk membawa Malaysia menyertai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PBB, adalah lebih baik mereka membaiki sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang telah dirosakkan sebelum ini. Kita tidak mahu negara menjadi bahan gelak ketawa negara lain dalam mempromosikan hak asasi manusia, sedangkan di negara kita sendiri sistem demokrasi dan hak asasi manusia dicabuli.
Malaysia perlulah menjadi negara contoh terlebih dahulu dalam melaksanakan sistem demokrasi dan hak asasi manusia sebelum bercita-cita menyertai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PBB. Ulasan Faiz selari dengan pandangan masyarakat sivil yang prihatin tentang hak asasi manusia di Malaysia. Kali ini tak ada ahli parlimen DAP yang menjadi ahli-ahli lembaga pengarah dalam Civicus dan Artikel 19. Namun, pandangan masyarakat sivil antara bangsa terhadap Malaysia tetap juga negatif.